Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan membincangkan 5 contoh kesalahan tata bahasa yang sering digunakan oleh para pelajar, serta cara untuk membetulkannya. Untuk contoh kesalahan tata bahasa yang pertama ialah kesalahan penggunaan kata tanya, yaitu apa dan juga apakah. Ayat yang salah ialah apa yang kamu buat tadi. Manakala ayat yang betul pula, apakah yang kamu buat tadi? Jadi, penerangan untuk kesalahan tata bahasa ini ialah apakah digunakan dalam konteks yang lebih formal dan jika kita mahu jawaban yang lebih terperinci. Untuk kesalahan tata bahasa yang kedua pula ialah kesalahan penggunaan ada dan juga terdapat. Contoh ayat yang salah ialah ada buku di atas meja itu. Dan manakala ayat yang betul ialah terdapat buku di atas meja itu. Penerangan untuk kesalahan tata bahasa ini pula ialah terdapat, yaitu terdapat lebih sesuai digunakan dalam penulisan ataupun situasi yang formal untuk menyatakan kewujudan sesuatu. Kesalahan tata bahasa yang ketiga ialah kesalahan penggunaan kata membuat dan melakukan. Contoh ayat yang salah ialah saya membuat kerja rumah tadi malam. Manakala contoh ayat yang betul ialah saya melakukan kerja rumah tadi malam. Penerangan untuk kesalahan tata bahasa ini ialah membuat digunakan untuk tindakan yang fizikal, manakala melakukan digunakan untuk tugas yang lebih kompleks seperti eksperimen ataupun kajian. Kesalahan tata bahasa yang keempat ialah kesalahan penggunaan dalam dan di dalam. Contoh ayat yang salah ialah buku itu ada dalam meja. Manakala ayat yang betul ialah buku itu ada di dalam meja. Jadi, penerangan untuk kesalahan tata bahasa ini ialah di dalam digunakan untuk menunjukkan lokasi yang lebih spesifik dan tepat. Kesalahan tata bahasa yang terakhir ialah kesalahan penggunaan di mana dan juga mana. Contoh ayat yang salah ialah mana dia tinggal. Manakala ayat yang betul pula ialah di mana dia tinggal. Penerangan untuk kesalahan ini ialah di mana digunakan untuk bertanya tentang lokasi, manakala mana lebih sesuai untuk membuat sesuatu pemilihan. Itulah 5 kesalahan tata bahasa yang sering berlaku dalam kalangan pelajar. Semoga perkongsian ini dapat membantu para pelajar untuk menggunakan bahasa yang lebih tepat dan berkesan. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Sebelum saya memulakan soalan nombor 2, saya akan memperkenalkan dahulu nama saya. Nama saya Nurain Atira binti Gulamo, bernomor metrik MS2210200000. Baiklah, kita akan memulakan soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ini meminta untuk menyediakan satu aktiviti atau latihan berdasarkan analisis 5 kesalahan tata bahasa dalam soalan 1 tersebut. Aktiviti berikut dirancang untuk membantu para pelajar memahami dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara yang lebih interaktif. Jadi daripada 5 kesalahan tersebut, saya telah memilih satu, yaitu kesalahan tata bahasa dalam penggunaan apa dan apakah. Jadi, bilakah kesalahan ini boleh dan sesuai digunakan? Untuk yang pertama sekali, apa? Apa ini digunakan dalam perbualan harian yang santai dan tidak formal. Contohnya, apa kamu makan tadi? Manakala untuk apakah digunakan dalam konteks rasmi atau penulisan formal, terutamanya apabila ingin mendapatkan maklumat yang lebih spesifik. Contohnya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini? Baiklah, kita akan
ke bahagian yang seterusnya, yaitu merangka aktiviti pengajaran untuk penggunaan apa dan juga apakah. Tajuknya ialah misi tata bahasa, iaitu detektif bahasa. Ada 3 alatan yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran ini, iaitu yang pertama soalan, mempunyai soalan formal dan tidak formal. Yang kedua, aplikasi interaktif quizzes ataupun Kahoot. Dan yang ketiga, papan misi. Dalam papan misi ini adalah kertas majung besar untuk mencatat jawapan para pelajar. Set indaksi yang pertama 5 minit, guru akan memainkan video pendek atau menunjukkan dialog secara ringkas di skrin, di mana 2 watak bertanya soalan menggunakan apa dan apakah. Dalam set indaksi yang pertama selama 5 minit ini, pelajar akan diminta meneka situasi santai atau rasmi berdasarkan soalan yang ditanya. Contoh, apa awak buat di sini? Ini adalah dialog santai. Manakala, apakah tujuan kamu datang ke mesyuarat ini? Ini adalah dialog rasmi. Untuk soalan pemula, kenapa kita perlu tahu perbezaan 2 kata tanya ini? Ini akan diajukan kepada pelajar untuk memulakan set indaksi selama 5 minit. Seterusnya, aktiviti utama yang berlangsung selama 20 menit, iaitu detektif bahasa. Ada 2 modul. Yang modul pertama, misi memburu kesalahan. Dalam misi memburu kesalahan ini, ada 2, pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan. 5 kumpulan tersebut akan menerima kad misteri yang mengandungi 5 ayat yang bercampur, ada kesalahan dan ada juga yang betul. Kemudian pelajar akan mengenal pasti sama ada ayat tersebut menggunakan perkataan apa ataupun apakah. Seterusnya, pelajar akan diminta membetulkan ayat yang salah serta memberi justifikasi mengapa pembetulan itu dibuat. Hasil perbincangan dicatatkan di papan misi, iaitu kertas majung. Kumpulan masing-masing akan membentangkan dan menyuarakan idea mereka. Okey, modul yang kedua pula adalah perbicaraan bahasa, iaitu kebat. Jadi, setiap kumpulan memilih 1 ayat yang sukar dan mencabar kumpulan lain untuk menjelaskan penggunaan apa atau apakah bagi ayat tersebut. Kumpulan lawan mesti menjelaskan jawapan mereka, memberikan contoh ayat tambahan untuk mengukuhkan hujah mereka. Okey, 10 minit yang terakhir iaitu penutup. Kuis interaktif. Dalam penutup ini, guru akan menggunakan Kahoot ataupun quizzes untuk menguji tahap kefahaman pelajar dengan soalan pelbagai tahap. Dalam soalan ini, soalan-soalan itu akan mengenai pilih kata tanya yang betul, ayat ini formal atau tidak formal, dan bina ayat menggunakan apa dalam dialog santai. Dalam penutup juga, guru menyimpulkan kepentingan memahami konteks bahasa, bagaimana bahasa formal digunakan dalam situasi rasmi dan bahasa tidak formal digunakan dalam komunikasi harian. Itu sahaja daripada saya untuk aktiviti yang pertama dalam menganalisis 5 kesalahan tata bahasa dan memilih 1 kesalahan tata bahasa dan membina aktiviti tersebut. Terima kasih. Salam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan 1 aktiviti pembelajaran berfokus kepada tata bahasa, yaitu stesen pembelajaran tata bahasa. Aktiviti ini bertujuan untuk membantu murid mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tata bahasa dengan cara yang interaktif dan menyeronokkan. Melalui aktiviti ini, murid akan bekerjasama dalam kumpulan untuk membincangkan dan membetulkan kesalahan tata bahasa yang sering dilakukan. Pendekatan ini bukan saja meningkatkan pemahaman tata bahasa, tetapi juga menggalakkan pemikiran kritis dan komunikasi berkesan. Aktiviti ini melibatkan 5 stesen pembelajaran yang disediakan dalam kelas, di mana setiap stesen akan menumpukan kepada 1 jenis kesalahan tata bahasa yang sering dilakukan oleh murid. 5 aspek tata bahasa yang akan dikaji adalah kesalahan penggunaan kata tanya, apa dan apakah, penggunaan kata ada dan terdapat,
penggunaan kata kerja membuat dan melakukan, penggunaan kata sendi dalam dan di dalam, dan penggunaan kata tanya mana dan di mana. Setiap kumpulan akan diberikan masa 5 menit di setiap stesen untuk mengenal pasti kesalahan tata bahasa dalam ayat yang diberikan, membetulkan kesalahan tersebut, dan memberikan justifikasi atau alasan tata bahasa bagi pembetulan yang dibuat. Selepas 5 menit, kumpulan tersebut akan berpindah ke stesen seterusnya sehingga semua stesen dilengkapkan. Setelah semua kumpulan menyelesaikan tugasan di setiap stesen, setiap kumpulan akan membentangkan jawaban mereka. Guru akan membimbing perbincangan dengan memberi maklum balas serta menerangkan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid. Selain itu, murid lain digalakkan untuk memberikan pandangan ataupun mencabar jawaban kumpulan lain. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan pemikiran kritis mereka serta mengukuhkan pemahaman mereka tentang tata bahasa. Sebagai kesimpulannya, aktiviti stesen pembelajaran tata bahasa ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan dan efektif. Melalui kaidah pembelajaran secara aktif ini, murid akan dapat memperbaiki kemahiran bahasa mereka serta meningkatkan pemahaman terhadap aspek tata bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu. Akhir sekali, murid akan diberikan latihan tambahan secara individu untuk mengukuhkan pemahaman mereka serta berpeluang untuk memberikan maklum balas mengenai aktiviti yang telah dijalankan. Sekian saja. Saya akan menerangkan tentang bahan bantu mengajar yang digunakan dalam sesi pembelajaran ini, di mana ia membantu pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam tentang konteks dengan lebih berkesan. Bahan bantu mengajar yang digunakan dalam sesi pembelajaran yang pertama ialah proyektor LCD dan komputer riba, di mana kedua-dua bahan bantu mengajar ini digunakan oleh guru untuk memaparkan video pendek tentang penggunaan bahasa yang betul dan salah dalam situasi sebenar. Ini membantu mereka untuk mengenal pasti kesalahan tata bahasa tersebut dengan memahami isi yang disampaikan dalam video tersebut. Seterusnya, kad soalan dan papan misi. Bagi aktiviti berkumpulan, kami akan menyediakan 5 kad soalan yang mengandungi pelbagai ayat. Dalam setiap kad soalan, pelajar perlu mengenal pasti kesalahan tata bahasa, membetulkannya, serta memberikan justifikasi yang tepat. Hasil perbincangan akan ditulis pada papan misi yang disediakan dalam bentuk kertas majong. Selain itu, kami menggunakan aplikasi Kahoot dalam sesi kuis interaktif. Aplikasi ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, tetapi ia juga dapat membantu guru untuk menilai tahap pemahaman pelajar. Bagi aktiviti kreatif yaitu stesen pembelajaran tata bahasa, kami juga menggunakan 5 kad soalan bagi setiap stesen, di mana setiap kad tersebut memiliki berbagai jenis kesalahan tata bahasa yang harus diperbetulkan. Bahan bantu mengajar yang seterusnya pula ialah pemasa dan alat tulis bagi memudahkan proses pembelajaran tersebut. Dengan gabungan teknologi dan bahan fisikal, pembelajaran akan menjadi lebih menarik, efektif, dan interaktif. Kesimpulannya, aktiviti interaktif yang dijalankan sepanjang sesi pembelajaran ini menjadikan pembelajaran lebih efektif dan menarik, serta mencapai objektif pembelajaran dengan baik. Dengan itu, selesai sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.